sudut pemerhatian saudara Naim sebagai seorang blogger yang capai 150,000 viewer, apakah itu literasi politik ini mampu mempengaruhi politik kampus kita? Bagaimana pemerhatian saudara Naim? Silakan. Bismillah. Jadi terima kasih kepada moderator kita, saudara Zizan Razak Farhan Khairuddin. Berapa ribu bayar ni? Bukan senang dapat ni. Tak sangka pula banyak duit lah ni beli Zizan Razak ni. Ya, insya-Allah. Yang berbahagia Pengetua Kolej Burhanuddin Hilmi, Profesor Madya Dr. Kadri, juga Timbalan Pengetua Dr. Zalifah, panel pertama Encik Anwar, panel seterusnya juga Anis Anwar. Saya tak ada Anwar, Naim Vital. Okey. Sebab tu minat betul sentuh isu Anwar tadi. Baiklah. Rakan-rakan sekalian yang datang ni semua mahasiswa, saya yakin anda ada sudut politik masing-masing. Gabungan mahasiswa, aspirasi berkecuali. Tak kisah. Kapasiti anda hadir ke sini adalah kapasiti anda sebagai penonton Universiti Kebangsaan. Anda sama seperti saya, mahasiswa. Jadi, literasi politik. Kalau saya nak terangkan panjang lebar teori politik, dua insight ini dah terangkan kepada anda teorinya bagaimana. Ada orang yang bersifat subjektif, patriarki dan sebagainya. Jadi untuk dalam konteks realiti, apakah ini literasi politik? Sejauh mana ianya memberi kesan kepada kita sebagai mahasiswa? Literasi politik mudah. Bila kata tentang politik di Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi, kita mesti ada prinsip agree to disagree. Maksudnya bersetuju pada sesuatu tidak kita setujui. Macam yang Encik Anwar kata. Tapi sejauh mana prinsip ini kita bawakan dalam konteks politik semasa, baik di mahasiswa ataupun di luar kampus. Kita lihat kesannya tidak. Kita cepat melenting. Bila kita kritik saja kita melenting. Jadi sejauh mana kita benar-benar mempunyai literasi politik itu. Saya melihat kadang-kadang kita hanya kuat melaungkan suatu slogan, tapi bila kita kritik, dia marah. Kita hidup dalam dunia demokrasi, ya demokrasi, tapi bila kita kritik, marah. Jadi di mana nilai demokrasi tadi? Tidak ada. Jadi sekadar fahaman literasi politik, tetapi pengaplikasiannya kita lemah. Sejauh mana ia memberi kesan kepada kita? Akhirnya kita sama, tak ada perubahan. Jadi sebab tu saya katakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rakan-rakan, dalam literasi politik, kalau kita masuk dalam konteks mahasiswa, adakah fahaman politik yang kita bawa dalam mahasiswa ini, dalam universiti ini, benar-benar politik kampus? Ataupun kita adalah boneka politik luar? Perkara yang perlu kita faham. Apa itu boneka? Maksudnya hari ini, bila tiba saja pilihan raya kampus, adakah perjuangan politik manifesto kita tadi itu adalah menjadi kekuatan kita memenangi pilihan raya? Ataupun isu-isu yang kita manipulasikan menjadi kekuatan kita menang pilihan raya? Sebab itu saya katakan, dalam fahaman politik, kita ini bijak. Kita bermain isu-isu yang cukup dekat di hati kita. Isu kezaliman, perkataan kezaliman, bila kita angkat saja perkataan kezaliman, orang kata zalim. Ketidakadilan, ketidaktelusan. Faham tak? Maksudnya, bagaimana sesetengah pihak menggunakan kefahaman politik itu dari sudut perkataan yang populis. Bila kita kata saja, orang akan terbentuk satu pemikiran, ya, kezaliman. Faham tak? Maksudnya, masing-masing ada pendekatan yang berbeza untuk membentuk literasi politik. Siapa yang jadi mangsa? Orang yang tidak mahu ambil tahu. Orang hanya percaya pada sebelah pihak. Orang yang tidak mahu explore. Ini golongan yang terpengaruh, tak ada pegangan sendiri. Sebab itu saya katakan, dalam konteks kita mahasiswa, tidak kita perlu bersetuju. Ada aspirasi, ada gabungan mahasiswa. Anda tidak boleh lari pada perkara ini. Anda perlu bersetuju pada tidak bersetuju. Jadi perlu ada dua pihak ni. Namun, adakah pembentukan dua entiti ini membawa kebaikan atau keburukan kepada kampus? Itu yang perlu kita kaji. Jadi kita lihat, kalaulah benar anda seorang pemimpin berjuang atas kapasiti mahasiswa, berjuang atas tiket ingin berpolitik di kampus, sepatutnya aspirasi dan gabungan mahasiswa tidak menjadi musuh. Sepatutnya, kerana anda mempunyai matlamat yang sama, berjuang untuk kampus, berjuang untuk mahasiswa.
Adakah aspirasi mahasiswa tidak berjuang untuk mahasiswa? Tidak. Saya kira aspirasi sama, berjuang untuk mahasiswa. Tetapi mengapa dua perjuangan yang sama ini, kenapa gabungan mahasiswa dilihat lebih populis? Kerana pembentukan pemahaman mereka telah memanipulasikan keadaan pemikiran mahasiswa yang tidak mampu fikirnya secara rasional. Tetapi adakah mereka salah? Persoalan. Soal mereka salah atau tidak bukan menjadi persoalan utama. Persoalannya, adakah mereka menjalankan manifesto serta tugas mereka selepas habisnya pilihan raya kampus? Itu perkara yang perlu kita nilai. Jadi untuk kita belajar bersama-sama, saya kira dalam pemahaman politik, anda adalah orang yang menilai. Baik anda ini mahasiswa-mahasiswa biasa ataupun anda ni adalah perjuang kuat aspirasi atau penggagas mahasiswa, anda perlu bersetuju. Kalaulah anda seorang aspirasi, kalau anda rasa aspirasi perlu ada titik perubahan, anda perlu cakap, kita perlu berubah. Begitu juga dengan gabungan mahasiswa. Anda ingat gabungan mahasiswa ni complete je, 100% perfect je? Tidak. Banyak masalah. Isu-isu kebajikan mahasiswa banyak yang mereka biarkan. Jadi kenapa masih wujud lagi golongan yang bersifat subjektif ni? Orang yang tidak mahu menerima perubahan, tidak mahu menerima kesalahan, sebab mereka tidak memandang sudut politik itu dari sudut yang benar. Kalaulah mereka sama-sama bertoleransi, akhirnya kebaikannya untuk kita bersama. Sebab itu, kalau ia menjadi seorang mahasiswa yang kita katakan kita perlu dicontohi oleh orang luar, perlu dicontohi oleh mahasiswa di luar, anda lihat, bulatan yang besar ini adalah politik luar. Bulatan yang dalam ini adalah politik kampus. Adakah kita ingin mencontohi yang luar ataupun yang luar perlu mencontohi kita? Itu perkara yang perlu kita bawa. Sepatutnya, sebagai seorang yang memfahami politik, ingin berpolitik, kita memang ada politik, orang kata apa? Politik baru. Okey, kalau kita nak cakap pasal politik baru, kita sepatutnya dicontohi, bukan kita mencontohi. Dalam keadaan sekarang, saya tanya anda sendiri nampak keadaan politik yang begitu tidak baik dalam negara kita. Jadi, dalam keadaan politik negara yang tidak baik, adakah anda ingin mencontohi? Sepatutnya anda perlu menjadi orang yang dicontohi. Maksudnya, konsep politik dalam kampus perlu dicontohi oleh orang luar. Selagi anda terkongkong dalam keadaan ini, lagi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, anda lah insan yang akan keluar mencontohi politik yang berkurun-kurun lama menghentam rakyat ini, memainkan isu-isu yang tidak baik. Kata kerajaan ini, kerajaan kata pemagang ini. Akhirnya, titik tolak persamaan, perbezaan yang sepatutnya diraih, yang patutnya memberi manfaat kepada kita semua, tidak akan tercapai. Jadi sebab itu saya katakan dalam pemahaman literasi politik ini, kita perlu bersetuju pada sesuatu yang patut kita bersetuju, dan juga bersetuju kalau tak bersetuju pun bagi pandangan yang baik. Okey, dalam konteks sekarang, kita lihat gabungan mahasiswa contohnya, patutnya hari ini mereka tampil bersemuka dengan kita untuk forum, tapi kenapa tidak ada wakil? Kan isunya, saya agak terkilat lah, sebab saya ingatkan saya memang nak bersemuka dengan MPP sebenarnya, kan? Tapi jumpaan ni serakan lama di Foundation Law dulu, UiTM. Tak apalah kan. Jadi sepatutnya dia ada integriti sebagai seorang ahli politik kampus, ada integriti sebagai seorang YDP, seorang MPP. Sekiranya ada integriti, kalau sudah dijemput, sepatutnya setidak-tidaknya menghantar wakil ke sini. Kerana ada integriti seorang yang berkredibiliti, seorang yang ada kapasiti sebagai wakil mahasiswa. Kerana kita ingin sama-sama berkongsi apakah pemahaman mereka dalam konteks politik kampus ini. Seperti anda semua yang ada di sini faham perbezaan yang sepatutnya kita sama-sama raikan. Jadi itu adalah secara keseluruhannya apa yang saya faham tentang literasi politik dan sejauh mana ianya memberi kesan kepada politik di kampus. Saudari Zina Razak, cukup Okey, terima kasih ucapkan. Terima kasih saudara Naim, Zina Razak ya. Tak apa saudara Naim. Begitulah saudara hebatnya seorang pendebat UKM, seorang blogger 150